Allah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan kepada kita bagaimana kita nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, di mana darjat hadis ini ialah hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Wa man kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin." Perbanyakkanlah kamu berselawat ke atasku pada hari Jumaat, terutamanya pada hari Jumaat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Sungguhnya selawat umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, mereka adalah orang yang paling dekat dengan aku di dalam syurga nanti. Tuan-tuan dan sekalian, marilah kita perbanyakkan untuk kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat. Dan selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibentangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Dan yang paling penting ialah Rasulullah tekankan di sini, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Orang yang paling banyak berselawat ke atasku adalah orang yang paling dekat dengan aku dalam syurga Allah SWT nanti. Jadi ini petua, ini respi, ini panduan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita masuk dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW, dengan kita memperbanyakkan selawat. Apabila kita katakan memperbanyakkan selawat ini, tuan-tuan, bukan berarti kita hanya berselawat sahaja. Kita banyakkan selawat, tetapi dalam masa yang sama, amalan-amalan asas jangan ditinggalkan. Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Walladzina amanu wa 'amilus solihat, dan mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, yang beriman dan melakukan amal saleh. Ulaika ashabul jannah, mereka ini adalah termasuk golongan ahli syurga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam syurga. Jadi syarat yang pertama untuk masuk syurga ialah iman kepada Allah SWT. Walau banyak mana amalan baik kita, tapi kalau kita tak beriman pada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan masuk syurga. Yang kedua, melakukan amal saleh. Perbanyakkan amal saleh yang asal kita sembahyang fardu kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, tunaikan haji bila kita mampu. Dalam masa yang sama kita perbanyakkan selawat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsarumun nas alayya salatan." Orang yang paling aula, orang yang paling utama untuk bersama dengan aku di akhirat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Amalan yang mudah dibuat, ya. Selawat ni kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amalan yang begitu mudah, namun demikian perkara yang mudah inilah yang selalu kita leka. Perkara yang mudah inilah yang selalu kita alpa. Perkara yang mudah inilah selalu kita lalai.
ibu-ibu sambil memasak, sambil membersih rumah, sambil menyapu, sambil melipat kain, sambil basuh kain, cuci kain, boleh berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum bapa sambil bawa kereta, ya, sambil bawa motor, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syurga dan dijauhkan daripada api neraka, dan kita dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga bersama dengan manzilah ataupun kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kedudukan syurga yang paling tinggi insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada malam ini, kesempatan ini, saya sambung kembali perbincangan kita tentang mukjizat Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai mukjizat. Kita telah membicarakan banyak jenis mukjizat Al-Quran. Pada malam ini, kita bicarakan satu poin, iaitu mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku. Kemudian ia berlaku seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Quran. Saya ulang balik ya. Antara mukjizat Al-Quran, Al-Quran menceritakan sesuatu yang belum berlaku. Kemudian perkara itu berlaku tidak lama selepas itu, seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, kita di Malaysia ini ada menonton cerita Nujum Pak Belalang P. Ramlee. Bagaimana P. Ramlee boleh meramalkan suatu perkara yang belum berlaku, ataupun dia menyatakan perkara yang belum berlaku. Ini menggambarkan satu kehebatan seorang ahli nujum. Apa yang saya nak gambarkan bukan Nabi Muhammad sebagai ahli nujum, Al-Quran bukan kita ahli nujum, tetapi nak gambarkan inilah di antara mukjizat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku, kemudian ia berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Bukankah itu tanda mukjizat Al-Quranul Karim? Beberapa contoh yang saya sediakan untuk malam ini untuk kita tinjau tentang perkara ini. Contoh yang pertama yang pernah saya bincangkan agak detail dahulu, saya hanya ungkapkan sepintas lalu, iaitu peristiwa kekalahan kerajaan Rom di tangan kerajaan Parsi. Perkara ini telah pun berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya? Rom yang beriman kepada Allah, beragama Kristian, kerajaan Farsi yang beragama Majusi, yang menyembah berhala. Namun ketika turunnya ayat surah Ar-Rum, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ar-Rum ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, Alif Lam Mim, tentera Rom telah pun dikalahkan. Peristiwa kekalahan tentera Rom telah pun berlaku ketika itu. Namun dalam ayat yang ketiga menjelaskan di manakah suasana ini berlaku. Fi adnal arwahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ia tidak jauh daripada bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rom bahagian utara, kemudian Farsi bahagian sebelah timur. Tentera Farsi berjaya mengalahkan tentera Rom yang beragama Kristian. Ayat yang berikutnya ya, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas kekalahan ini akan berjaya mengalahkan tentera Farsi. Kekalahan tentera Rom telah pun berlaku, telah pun nyata. Namun ketika turun surah Ar-Rum ayat yang pertama hingga yang ke-6 ini, belum lagi Rom mengalahkan tentera Farsi. Tetapi Al-Quran telah pun menjelaskan, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas kekalahan ini akan berjaya mengalahkan tentera Farsi. Bukan itu sahaja. Ayat yang keempat, Al-Quran memberikan time frame. Al-Quran memberikan jangka waktu. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minin.
Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Al-Quran memberikan time frame fi bid'i sinin. Bid'i ini tuan-tuan kita tak boleh nak terjemahkan secara direct dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebab kita tidak ada perkataan bid'i dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Perkataan bid'i dalam bahasa Arab ialah angka 3 hingga 9. Ya, angka 3 hingga 9. Jadi fi bid'i sinin ini maksudnya angka 3 hingga 9 tahun. Al-Quran menyatakan bahawa Rom akan mengalahkan tentera Farsi dalam jangka masa 3 hingga 9 tahun. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan dikala itu umat Islam akan bergembira. Kenapa umat Islam bergembira? Sebab apabila tentera Farsi berjaya mengalahkan tentera Rom, orang kafir Quraisy bergembira. Mereka menyatakan tentera Farsi menyembah berhala, tentera Rom menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan umat Islam. Kalaulah tentera Farsi berjaya mengalahkan tentera Rom, pastinya orang Arab Quraisy yang menyembah berhala sama dengan tentera Farsi akan dapat mengalahkan umat Islam. Inilah persamaan yang ada. Apabila turunnya ayat ini, orang kafir Quraisy mengajak Abu Bakar untuk bertaruh. Di waktu itu pertaruhan masih lagi belum diharamkan. Jangan gunakan kisah ini untuk menghalalkan pertaruhan, ya. Perjudian haram. Namun demikian, sewaktu kisah ini berlaku, pertaruhan masih belum lagi diharamkan. Jadi Abu Bakar dicabar oleh orang kafir Quraisy, Quran kamu menyatakan bahawa Rom akan mengalahkan tentera Farsi. Jom kita bertaruh. Abu Bakar yang meyakini dakwah Nabi Muhammad, meyakini Al-Quran, meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah pasti benar. Beliau menyahut cabaran ini, meletakkan sejumlah wang untuk bertaruh. Ya. Waktu yang cukup kritikal, tuan-tuan, ya. Saya pendekkan cerita inilah, tuan-tuan, nak gambarkan bahawa umat Islam berada dalam satu saf, orang Kristian, orang kafir Quraisy berada dalam satu saf. Permasalahan bukan hilang wang pertaruhan. Seandainya Rom tidak berjaya mengalahkan tentera Farsi dalam jangka masa yang ditentukan oleh Al-Quran, ini berarti Al-Quran palsu, Al-Quran tidak betul. Suasana yang cukup getir, tuan-tuan, ya. Berlalu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak menjadi masalah. Jangka waktu 3 hingga 9 tahun. Masuk tahun yang ke-6, orang kafir Quraisy mula memperlekehkan umat Islam. Berada 3 tahun lagi tau? 3 tahun lagi. Gambaran itu diperlekehkan 3 tahun lagi. Stres umat Islam dengan tindakan mereka ini. Namun demikian, berita gembira akhirnya datang pada tahun yang ke-8. Rom berjaya mengalahkan tentera Farsi dalam masa tahun yang ke-8. Ia berada dalam julat waktu yang dijanjikan oleh Allah SWT, 3 hingga 9 tahun. Dan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-5, dalam ayat yang ke-6, wa'adallah, inilah janji Allah, la yukhlifullahu wa'adah. Dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Di janji Allah ini pasti akan berlaku. Dan kemenangan tentera Rom seperti mana yang dijanjikan oleh Allah SWT ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Satu benda yang mustahil, tuan-tuan. Sekiranya Quran ini ditulis oleh manusia, ditulis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad boleh memberikan julat waktu, time frame yang tepat seperti ini, menyatakan Rom pasti akan dapat mengalahkan tentera Farsi. Ya, bukan wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mereka selepas kalah akan berjaya mengalahkan tentera Farsi. Subhanallah. Bukankah ini tanda mukjizat saintifik, mukjizat Al-Quran? Ini contoh yang pertama. Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku, iaitu kemenangan tentera Rom ke atas tentera Farsi. Kemudian ia berlaku selepas 8 tahun turunnya Al-Quran, turunnya surah Ar-Rum, membenarkan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rum. Contoh yang kedua, kisah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Kisah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Tuan-tuan sekalian, untuk makluman tuan-tuan sekalian,
Orang yang hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya 3 orang saja. Hanya 3 orang sahaja yang namanya disebutkan Al-Quran yang hidup zaman Nabi. 2 orang sebagai ahli syurga, seorang sebagai ahli neraka. Yang pertama, Nabi Muhammad. Namanya disebutkan sebanyak 4 kali dengan nama Muhammad, dan dalam surah As-Saf disebutkan dengan nama Ahmad. Jadi, nama Nabi Muhammad disebutkan sebanyak 5 kali. Kemudian, nama Zaid. Sewaktu dia menceraikan isterinya Zainab. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi untuk berkahwin dengan Zainab. Jadi nama Zaid disebutkan dalam Al-Quran, dan Zaid dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Dan yang ketiga ialah Abu Lahab. Dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Ayat ini kita lihat, tabbat yada abi lahabin wa tab, cilakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, segala apa yang dikumpulkan hartanya, yang diperolehi tidak boleh memberikan faedah kepada beliau, tidak dapat menyelamatkan beliau pada api neraka Allah SWT. Sayasla naron dzata lahab. Perhatikan ayat yang ketiga ni. Ayat yang ketiga menjelaskan kelak dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Isterinya yang membawa kayu bakar ni gambaran bahawa isterinya seorang yang suka menimbulkan fitnah ataupun menyebarkan fitnah di sana sini. Jadi Allah gambarkan kedua-duanya Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil akan mati sebagai ahli neraka. Ini berarti Abu Lahab akan mati sebagai orang kafir. Dan kita tahu Abu Lahab adalah bapa saudara Nabi. Dalam sejarah Rasulullah SAW, ramai pemimpin Quraisy yang begitu kuat memerangi umat Islam, menyeksa umat Islam. Antaranya Sayyidina Umar yang akhirnya memeluk agama Islam pada tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-6 kenabian, Khalid bin Walid dan Amr bin As memeluk agama Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah. Abu Sufyan di antara orang yang paling lama, pemimpin Quraisy yang paling lama memusuhi umat Islam, akhirnya memeluk agama Islam setelah 21 tahun memerangi umat Islam. Namun Abu Lahab di antara orang yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi, orang yang menyediakan ibu susuan Nabi, Ummu Thuwaibah. Ayat ini menjanjikan Abu Lahab mati sebagai ahli neraka, sebab dia sayaslana dzata lahab, dan kelak beliau akan dimasukkan dalam api neraka. Dr. Gary Miller, seorang profesor dalam bidang matematik daripada Toronto University, mubalik Kristian yang diminta oleh pihak gereja untuk mengajar orang Islam kepada agama Kristian. Beliau pernah berkata, how could I invite the Muslim to Christianity and I don't know the Holy Quran? Bagaimana aku boleh mengajar orang Islam kepada agama Kristian sedangkan aku tidak mengetahui tentang Al-Quran? I must learn the Holy Quran. Aku perlu mempelajari Al-Quran. Tahun 1977 dia belajar Quran, dan beliau tersentak apabila beliau mengkaji Al-Quran. Di antara perkara yang menyentap beliau ialah surah Al-Masad ini, di mana Dr. Gary Miller menyatakan bahawa ayat ini diturunkan pada tahun yang ketiga kenabian, sedangkan Abu Lahab mati 12 tahun selepas itu. Dan Abu Lahab ada jangka masa 12 tahun sebelum mati untuk berpura-pura memeluk agama Islam, untuk membuktikan kepada orang ramai bahawa Quran tak betul. Tengok, aku dah masuk Islam. Quran tak betul. Quran kata aku mati kafir. Namun demikian terbukti dalam sejarah, Abu Lahab tidak memeluk agama Islam dan mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab mati selepas habis peperangan Badar. Setelah habis peperangan Badar, beliau tidak turut serta dalam peperangan Badar kerana sakit, dan tak lama lepas itu beliau meninggal dunia selepas mendengar berita bahawa tentera kafir Quraisy kalah dalam peperangan Badar.
Jadi dalam surah Al-Masad ini menjelaskan bahawa Abu Lahab akan mati sebagai ahli neraka, dan 12 tahun selepas turunnya ayat Quran ini barulah Abu Lahab meninggal mati, dan terbukti Abu Lahab mati sebagai orang kafir dan menjadi ahli neraka. Dan tentang Ummu Jamil juga, Ummu Jamil mati lebih kurang setahun selepas itu, mati juga sebagai ahli neraka sebab tidak beriman. Dan yang unik sekali tuan-tuan tentang Ummu Jamil ini, ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad, pada lehernya ada tali yang terpintal. Ayat ni turun 13 hingga 14 tahun sebelum kematian Ummu Jamil, ya, sebelum kematian Ummu Jamil. Dan Al-Quran menjelaskan bahawa fi jidiha hablum mim masad, pada leher Ummu Jamil ni ada tali yang terpintal. Dan apabila Ummu Jamil meninggal dunia, kita lihat peristiwa bagaimana Ummu Jamil meninggal dunia ini, beliau mengangkat kayu api, kemudian beliau tergelincir jatuh. Kayu api ini diikat dan tali yang mengikat kayu api ini terbelit di leher beliau, dan akhirnya beliau mati terjerut. Ketika beliau mati, leher beliau terjerut dengan tali yang mengikat kayu api ini. Dan Al-Quran menjelaskan fi jidiha hablum mim masad, dan pada lehernya ada tali dari sabut. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, ramai orang yang buat tali daripada sabut. Dan Ummu Jamil mati dengan lehernya terjerut dengan tali yang terpintal. Subhanallah. Bagaimana? 3 contoh yang saya berikan ni peristiwa yang belum berlaku, kemudian ia berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quran. Bukankah ini bukti yang cukup jelas? Quran, it is impossible that the Holy Quran was written by Prophet Muhammad SAW. Inilah yang dinyatakan oleh Dr. Gary Miller. Mustahil Quran ditulis oleh Nabi Muhammad. Sebab kalaulah Quran ditulis oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak berani menjanjikan Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir. Kemungkinan di akhir ayatnya masuk Islam. Namun terbukti Abu Lahab dan Ummu Jamil mati dalam keadaan kafir, dan terbukti juga Ummu Jamil mati dalam keadaan lehernya terpintal dengan diikat oleh tali. Ya, subhanallah. Lehernya diikat oleh tali yang terpintal. Subhanallah. Ini contoh yang keempat seterusnya. Saya dah ceritakan yang pertama tentang kemenangan tenterum, yang kedua kematian Abu Lahab dan Ummu Jamil, yang ketiga bagaimana Ummu Jamil meninggal dalam keadaan lehernya terjerut oleh tali, yang keempat Allah menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, di awal dakwah umat Islam bimbang terhadap keselamatan Nabi. Ada sahabat yang menjaga rumah Nabi supaya tidak ada orang yang membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, kalau kita lihat apabila Allah SWT menurunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasulullah, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah Allah turunkan kepada kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Seandainya kamu tidak melakukan perkara ini, sungguhnya kamu tidak menyampaikan risalah Allah SWT. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menyelamatkan kamu daripada angkara jahat manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir kepada Allah SWT. Perhatikan ayat ini tuan-tuan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menyelamatkan kamu daripada angkara jahat manusia. 4 Khalifah Ar-Rashidin, hanya Abu Bakar sahaja yang meninggal dalam keadaan biasa. Manakala Uthman, Umar,
Uthman dan Ali, ketiga-tiga mereka meninggal dalam keadaan dibunuh. Walaupun mereka ada bodyguard yang menjaga. Nabi Muhammad SAW tidak ada bodyguard seperti mana mereka. Namun demikian, janji Allah SWT menjadi kenyataan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menyelamatkan kamu daripada angkara jahat manusia. Saya tertarik dengan apa yang diulas oleh Ibn Kathir dalam membicarakan ayat ini, di mana tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Ibn Kathir ayat surah Al-Maidah ayat 67, di mana Ibn Kathir menjelaskan, dan di antara bentuk bagaimana Allah SWT menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah SWT menjaga Nabi Muhammad, keselamatan Nabi Muhammad daripada angkara jahat penduduk Mekah dan juga para tokoh-tokohnya. Dan Allah menjaga keselamatan Nabi Muhammad daripada orang yang hasad dengki pada Nabi Muhammad, orang yang keras kepala, dan juga orang di kalangan orang Yahudi yang cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah di ulasan tafsir Ibn Kathir dalam surah Al-Maidah ayat 67. Dan kalau kita perhatikan dalam lipatan sejarah, saya mungkin ambil beberapa contoh. Saya ambil 3 contoh lah tuan-tuan dalam kesempatan waktu yang ringkas ini. Bagaimana terbukti usaha yang dilakukan untuk membunuh Rasulullah SAW walaupun hampir berlaku, tetapi digagalkan oleh Allah SWT, yang membuktikan ayat dalam surah Al-Maidah ini menjadi kenyataan benar. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga kamu daripada angkara jahat manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW yang kita tahu, Nabi Muhammad tidak mati terbunuh, walaupun usaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam, sama ada di kalangan kafir Quraisy ataupun juga orang-orang Yahudi dan juga musuh-musuh Islam yang lain. Contoh yang pertama yang dilakukan oleh isteri Abu Lahab sendiri, iaitu Ummu Jamil. Apabila turun tabbat yada Abi Lahabin wa tab, Ummu Jamil marah dengan ayat ini sebab ayat ini seolah-olah menghina Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Ya, kisah Abu Lahab dan Ummu Jamil tertera dalam ayat tersebut seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini. Jadi menyebabkan Ummu Jamil merasa marah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Al-Quran memperlihatkan menghina Ummu Jamil dan suaminya. Satu ketika Ummu Jamil keluar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan membawa batu di tangannya. Dia mencari Nabi Muhammad untuk menghempuk kepala Nabi Muhammad dengan batu. Tiba-tiba dia nampak Abu Bakar duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW di Kaabah. Di Kaabah, dekat dengan Kaabah. Di kala itu Abu Bakar duduk dengan Nabi Muhammad di Kaabah. Dan Ummu Jamil nampak Abu Bakar. Dan Abu Bakar nampak Ummu Jamil sedang meluru ke arah beliau dan Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ummu Jamil datang ke arah kita." Dan di kala itu di tangan Ummu Jamil ada batu yang besar untuk diempukkan kepada kepala Nabi Muhammad SAW. Apabila sampai pada Abu Bakar, dekat dengan Abu Bakar, Ummu Jamil pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, di mana sahabat kamu Muhammad?" Abu Bakar terpinga-pinga sebab Rasulullah berada di sisinya. Bagaimanakah Ummu Jamil bertanya demikian? Lalu Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu tidak nampak?" Jadi Abu Bakar seorang yang jujur bertanya pada Ummu Jamil, "Tak nampak ke?" Seolah nak bagi tahu, "Tak nampak ke? Ni sebelah aku Nabi Muhammad, sebelah aku Muhammad ni. Kenapa tanya aku di mana sahabat kamu Muhammad?" Ummu Jamil naik berang dengan jawapan Abu Bakar, seolah-olah Abu Bakar dengan Nabi Muhammad memperlekehkan beliau. Beliau sedang mencari Nabi Muhammad. Tapi bagaimana Abu Bakar menjawab, "Kamu tidak nampak ke?" Pada hakikatnya tuan-tuan, Ummu Jamil apabila berlalu pergi, seolah-olah apabila Abu Bakar menjawab demikian, gambaran bahawa Ummu Jamil dipermain-mainkan oleh Abu Bakar. Lalu Ummu Jamil pun berkata, "Kamu dengan sahabat kamu Muhammad sama saja. Andai kata aku bertemu Muhammad, aku akan empukkan kepala ini, batu ini di atas kepalanya." Abu Bakar tercengang. Rasulullah berada di sisinya.
Apabila Ummu Jamil berlalu pergi, lalu Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ummu Jamil tidak nampak kamu ke?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Allah telah pun meletakkan hijab di antara aku dengan Ummu Jamil sehingga Ummu Jamil tidak nampak Rasulullah. Sedangkan Ummu Jamil telah pun berada di depan Rasulullah dan batu telah pun ada di tangan Ummu Jamil, tinggal nak dihempukkan di atas kepala Nabi Muhammad dan Allah turut letakkan hijab sehingga Ummu Jamil tak nampak Nabi Muhammad." Subhanallah. Ini di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Al-Quran menjelaskan, "Wallahu ya'asimuka minan nas." Allah akan menyelamatkan kamu daripada angkara jahat. Musuh-musuh kamu. Terbukti Ummu Jamil yang nak bunuh Nabi Muhammad digagalkan oleh Allah SWT. Percubaan yang lain, ya, percubaan yang lain yang kita tahu, waktu hijrah Nabi Muhammad SAW, orang kafir Quraisy telah pun berpakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul memilih 7 orang pemuda yang tangkas, yang gagah untuk membunuh Nabi Muhammad daripada kabilah yang berbeza-beza, agar Bani Muttalib tidak akan dapat mendakwa mereka, sebab semua mereka ini pada kabilah yang berbeza membunuh Nabi Muhammad. Namun demikian, Nabi Muhammad boleh keluar daripada rumah dalam keadaan selamat tanpa berjaya dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Cerita ini mungkin dah ramai tahu, saya tak pergi lebih detail. Contoh yang ketiga dalam perkara ini, bagaimana usaha untuk membunuh Nabi Muhammad digagalkan, ialah perancangan Huyai bin Adi daripada Bani Nadir untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila negara Islam telah pun ditegakkan di kota Madinah, dan di antara perkara yang paling awal dilakukan oleh Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad melakukan perjanjian damai di antara orang Islam, penduduk Madinah, dan juga orang Yahudi, dan dinamakan Piagam Madinah. Di antara intipati Piagam Madinah ini, setiap pihak mestilah bekerjasama untuk mempertahankan negara Madinah agar tidak daripada serangan musuh. Yang kedua, kedua-dua pihak mesti menghormati antara satu sama lain dan jangan membunuh mana-mana kelompok yang bergabung dengan kelompok Islam ataupun kelompok Yahudi. Jadi orang Islam tidak boleh membunuh orang Yahudi serta kelompok yang bergabung dengan orang Yahudi. Demikian juga orang Yahudi tidak boleh membunuh umat Islam serta kelompok yang bergabung dengan umat Islam. Namun demikian, hanya berlalu beberapa tahun sahaja, orang Yahudi telah pun membunuh kelompok Bani Amir yang telah bergabung dengan umat Islam. Jadi ketua Bani Amir mendesak Nabi Muhammad SAW agar meminta diat daripada Huyai bin Adi, orang Yahudi pada Bani Nadir yang telah membunuh kelompok yang telah bergabung dengan umat Islam. Jadi Rasulullah SAW pergi berjumpa Huyai bin Adi untuk berbincang menuntut diat ini. Apabila perancangan pertemuan ini dilakukan, Rasulullah SAW dijemput untuk datang ke tempat Bani Nadir untuk berbincang, dan Huyai akan berbincang dengan Nabi. Namun Huyai dengan liciknya merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan beberapa orang kawan dia merancang di mana Huyai akan berbincang dengan Nabi Muhammad, kemudian ada seorang lagi berdiri sebelah beliau, dan seorang lagi akan naik di atas rumah, di atas loteng, membawa batu yang besar dan dihempapkan batu di atas kepala Nabi Muhammad. Mereka berbincang di luar rumah. Salam bin Miskam, kalau ada kawan Jawa, orang Jawa kat sini, Miskam ni biasanya nama orang Jawa. Saya pun ingat juga, Miskam ni nama Jawa. Rupanya bila saya kaji sejarah, Miskam ni rupanya nama orang Yahudi. Minta maaf kawan-kawan yang berbangsa Jawa, saya pun orang Jawa juga. Jadi nama Miskam ni salah satu nama orang Jawa. Namun dalam sejarah ini menjelaskan bahawa Salam bin Miskam, Miskam ni orang Yahudi, Salam bin Miskam menegur Huyai, jangan lakukan perkara ini, pasti Tuhan Muhammad akan bagi tahu perancangan jahat kita. Huyai sebagai ketua Bani Nadir tidak mengindahkan nasihat Salam bin Miskam, dan dia meneruskan perancangan
perancangan beliau. Taib. Apabila Nabi Muhammad SAW datang untuk berbincang dan perkara jalan seperti biasa, Huyai pun meneruskan perancangannya. Kawan dia telah naik ke bumbung, membawa batu untuk dihempapkan, bersedia untuk menghempapkan batu, dan Huyai bersedia untuk berbincang. Nabi Muhammad datang untuk berbincang. Ketika mana mereka sedang berbincang, di kala itu beberapa orang sahabat menyertai Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad bingkas bangun dan meninggalkan mereka. Sahabat-sahabat tertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad bangun sedangkan perbincangan belum selesai? Mereka pun terus pulang, kemudian bertanya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa tinggalkan mereka sedangkan perbincangan belum habis? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahawa Huyai telah pun merancang untuk menghempapkan batu di atas kepala aku daripada bumbung ni. Perhatikan tuan-tuan, perancangan ini yang dilakukan oleh Huyai untuk membunuh Nabi Muhammad hinggalah berlakunya peperangan Bani Nadir. Lihat bagaimana perancangan yang dilakukan oleh Huyai untuk membunuh Nabi Muhammad digagalkan oleh Allah SWT dengan Allah memberikan wahyu pada Nabi Muhammad, memberitahu tentang perancangan Huyai untuk membunuh Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ini semua adalah bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat Al-Quran. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menyelamatkan kamu daripada angkara jahat musuh-musuh kamu. Mungkin contoh yang keempat, contoh yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan. Bagaimana rancangan Zainab binti Harith untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas berlakunya peperangan Khaybar, ada seorang Yahudi yang bernama Zainab binti Harith merancang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada orang Islam, sahabat Nabi Muhammad suka makan apa? Jadi sahabat beritahulah Nabi Muhammad ni suka makan bahagian peha kambing. Lalu Zainab memasak daging kambing dan daging kambing ini diberi racun. Dia letak racun daging kambing pada daging kambing dan tulangnya diberikan racun untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan apabila Zainab telah pun siap memasak daging kambing ini, lalu dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendapat daging kambing ini, Rasulullah SAW mengajak sahabat untuk makan. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan daging kambing ini ke dalam mulut baginda, lalu daging kambing ini memberitahu pada Nabi Muhammad, dalamnya ada racun, jangan makan. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan kembali daging kambing ini dan tidak ditelan. Dengan ini Nabi Muhammad terselamat daripada rancangan Zainab yang telah pun dekat hampir berlaku. Rasulullah telah pun menyantap makanan telah pun masuk dalam mulut, tapi daging bagi tahu pada Nabi Muhammad dalamnya ada racun, jangan makan. Sedangkan sahabat Nabi yang bernama Bashir bin Bara yang makan dengan Nabi Muhammad, beliau telah pun makan dan menelan daging kambing ini, dan menyebabkan Bashir bin Bara meninggal dunia dengan racun yang ada pada daging kambing. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika itu diberitahu oleh Allah SWT, diberitahu oleh daging kambing ini bahawa dalam daging kambing ini ada racun, jangan makan. Dan dengan ini Nabi Muhammad SAW terselamat daripada cobaan yang dilakukan oleh Zainab bin Harith untuk membunuh Rasulullah SAW. Saya berikan kepada tuan-tuan sekalian 4 contoh ini. Rasulullah SAW kemudian memanggil Zainab, bertanya pada Zainab, wahai Zainab, apakah yang mendorong kamu untuk melakukan demikian, untuk meletakkan racun pada daging kambing? Ketika itu Nabi Muhammad adalah merupakan pemimpin Madinah, pemimpin Madinah, ketua Madinah ketika itu.
Lalu Zainab menyatakan bahawa jika engkau seorang raja ataupun seorang pimpin masyarakat saja, pastinya kamu akan terus mati dengan racun yang aku berikan. Namun sekiranya engkau seorang nabi, nasib engkau akan dilindungi oleh Allah. Jadi Zainab bagi tahu, sekiranya kamu benar seorang nabi, kamu akan dilindungi daripada racun yang aku berikan. Dan menjadi kenyataan tuan-tuan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu taala daripada racun yang diberikan oleh Zainab, walaupun tidak dinafikan bahawa racun itu memberikan kesan pada Nabi. Ya, Nabi kadang-kadang sakit dengan kesan racun yang diberikan oleh Zainab bin Harith. Jadi tuan-tuan sekalian, jelaskan antara mukjizat Nabi Muhammad SAW ini, iaitu Al-Quran menceritakan tentang perkara yang belum berlaku. Kemudian ia berlaku seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dan saya berikan contoh tadi. Contoh yang pertama tentang kemenangan tentera Rom ke atas tentera Farsi setelah kekalahan mereka. Dan Al-Quran menjelaskan bahawa Rom akan menang dalam jangka masa 3 hingga 9 tahun. Dan menjadi kenyataan, Rom menang dalam masa tahun yang ke-8. Menjadi kenyataan. Yang kedua, kisah kematian Abu Lahab dan Ummu Jamil yang dijanjikan Al-Quran dalam surah Al-Masad, bahawa Al-Quran menjelaskan Ummu Jamil dan Abu Lahab akan mati sebagai ahli neraka. Berarti kedua-duanya mati dalam keadaan kafir, dan terbukti kedua-dua mereka mati sebagai orang kafir, menjadi ahli neraka. Dan inilah yang menyebabkan salah satu sebab Dr. Gary Miller memulai agama Islam apabila mendalami kisah surah Al-Masad ini. Yang ketiga, keadaan kematian Ummu Jamil. Ummu Jamil dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Masad, fi jidiha hablum min masad, pada lehernya ada tali yang terpintal, ya. Dan Ummu Jamil ketika mati, lehernya terjerut dengan tali yang terpintal. Subhanallah. Kemudian contoh yang keempat ialah Allah menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percubaan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digagalkan oleh Allah Subhanahu taala. Saya bagi 4 contoh tadi. Walaupun banyak lagi percubaan-percubaan untuk membunuh Nabi, tuan-tuan, ya. Dalam peperangan Uhud contohnya, setelah Nabi Muhammad jatuh ke dalam lubang, namun Allah tetap jaga Nabi Muhammad. Saya berikan 4 contoh tadi. Yang pertama, bagaimana usaha Ummu Jamil untuk membunuh Nabi Muhammad digagalkan dengan Allah meletakkan hijab di antara Ummu Jamil dengan Nabi Muhammad, sehingga Ummu Jamil tidak nampak Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad berada di hadapan Ummu Jamil dan batu berada di tangan Ummu Jamil. Yang kedua, peristiwanya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 pemuda yang gagah untuk membunuh Nabi Muhammad digagalkan oleh Allah SWT, sehingga Rasulullah keluar dalam keadaan selamat, berhijrah sampai ke Madinah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mampu membunuh Nabi Muhammad. Yang ketiga, contoh yang ketiga, perancangan Huyai bin Adi yang cuba untuk menghempapkan batu di atas kepala Nabi Muhammad digagalkan oleh Allah SWT dengan Allah memberitahu perancangan Huyai, hingga Nabi Muhammad bingkas bangkit meninggalkan Huyai, dan akhirnya berlakulah peperangan Bani Nadir. Yang keempat, saat yang begitu getir telah hampir pada Nabi Muhammad, ketika mana Zainab berjaya memberikan makanan daging yang beracun, dan Nabi Muhammad telah pun mula masukkan makanan dalam mulut Nabi Muhammad. Namun tindakan ini digagalkan oleh Allah SWT apabila daging bagi tahu dalamnya ada racun, sedangkan ada sahabat yang makan daging ini meninggal dunia kerana kesan racun tersebut. Sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah contoh salah satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku, dan kemudian ia berlaku seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quran. Benar sekali bahawa Al-Quran merupakan mukjizat yang agung yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Quran, mukjizat agung yang berterusan hingga hari kiamat. Al-Quran, mukjizat agung yang diwariskan oleh Allah SWT, oleh Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad. Moga-moga kita dapat jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Banyakkanlah tuan-tuan dan sekalian untuk kita baca Al-Quran. Semoga Al-Quran akan menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran menjadi pelindung diri kita. Al-Quran juga akan menjadi pelindung kita di akhirat nanti, insya-Allah. Al-Quran memberikan syafaat kita di hari akhirat nanti. Sekian sahaja untuk kali ini. Wallahu alam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirul azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.